Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-681 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi sepotong dua ayat daripada kalamullah yang boleh kita ambil ibrah dan pengajaran, yang boleh kita bawa dalam kehidupan seharian. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya perasan di ruangan TikTok. Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bina Umari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Farid Hussein, kemudian Kasimah Ijad 997 Mekah Madinah Maklum Wangi di FB pula. Ahlan sahabat-sahabat seperti Allah, saya tak perasan nama-nama tadi. Ada Alhamdi Hussein, Yaya Lia, Safia Safian, Ija Rahman, Habibah Suib, Salbiah Ali dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk sama-sama kita perbetulkan terlebih dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada kali ini kita dah tiba pada muka surat yang baru. Minta maaf beberapa hari kebelakangan ini saya agak sedikit sibuk dan ada pelbagai urusan kerja dan sebagainya. Tak dapat kita nak buat perkongsian Hayati Quran dan juga masyar. Namun mudah-mudahan kita dapat teruskan dan istiqamahkan, dan mudah-mudahan menjadi asbab manfaat untuk saya dan juga setiap daripada kita. Maka pada pertemuan kali ini kita dah masuk pada muka surat yang baru. Mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruangan komen, memudahkan yang akan bersama dan join kemudian. Muka surat 186, muka surat 186, surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-70. Lagi sekali, mohon sahabat-sahabat untuk buka Al-Quran untuk sama-sama bantu catatkan di ruang komen. Muka surat 186, surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-70. Kita baca dulu ayat ini seperti biasa. Mudah-mudahan setiap patah huruf menjadikan kita beroleh 10 hasanah, 10 ganjaran dan pahala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Aliyul Azim. Kita telah baca ayat yang ke-70. Seperti biasa, bila kita dah baca, kita nak tengok kepada ringkasan terlebih dahulu. Maka apakah ringkasan ayat yang ke-70? Allah pada ayat yang ke-70 ini menyuruh baginda Nabi SAW. Sebab itu dia dimulakan dengan qul, katakanlah wahai Muhammad. Maka ringkasan ayat yang ke-70 ini, Allah menyuruh baginda Nabi SAW untuk memaklumkan kepada para tawanan perang Badar, yang mana ada di antara mereka kata, wahai Rasulullah, kami ni dah Islam, janganlah ambil tebusan daripada kami. Ada yang kata, wahai Rasulullah, kami ni kena paksa, maka tak payahlah ambil tebusan daripada kami. Maka pada ayat yang ke-70 ini, Allah menyuruh Nabi SAW untuk memaklumkan kepada tawanan perang Badar bahawa jika hati mereka benar-benar beriman dan Allah lebih mengetahui, maka Allah pasti akan menggantikan semula apa yang lebih baik daripada wang tebusan yang mereka telah bayar. Maka ayat ini turun kerana dalam peperangan Badar ada lebih kurang 70 lebih orang Mekah kena tawan. Lebih 70 orang. Dan pada waktu itu ketika mana diminta wang tebusan perang, mereka kena tebus diri mereka. Maka ada yang kata, wahai Rasulullah, aku ni beriman, jangan ambil wang tebusan daripada aku. Ada orang yang kata, wahai Rasulullah, aku ni kena paksa, jangan ambil tebusan daripada aku. Maka ringkasan ayat yang ke-70 adalah Allah menyuruh Nabi maklumkan kepada semua tawanan perang Badar ini, kalaulah mereka benar-benar ada keimanan dalam hati mereka dan Allah lebih mengetahui, maka jangan risau. Apa pun yang pada waktu itu mereka bayar, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Namun kalaulah pada waktu itu sebaliknya, mereka berbohong dan pada waktu itu mereka tidak beriman dan mereka degil dan meneruskan untuk menentang Allah dan Rasul, maka Allah akan pada waktu itu membalas mereka dengan seburuk-buruk ganjaran. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-70. Sebenarnya ayat ini ada sababun nuzul dia, ada sebab kenapa ayat ini turun. Maka kita boleh lihat dalam tafsir Al-Wasit rahimahullahu ta'ala Al-Tantawi, maka dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ada sababun nuzul, ada sebab kenapa ayat ini turun. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka Imam Ibn Kathir menukilkan bahawa ketika mana setelah selesai peperangan Badar dan Nabi tetapkan setiap tawanan peperangan Badar mesti membayar wang tebusan, maka salah seorang daripada pakcik Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib, yang juga merupakan tawanan peperangan Badar, maka pada waktu itu Abbas berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, qad kuntu muslimah, sebenarnya aku ni orang Islam, kata Abbas kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, Allahu a'lamu bi islami, Allah lebih mengetahui tentang keislaman kamu. Fa in yakun kama taqul, sabda Nabi, kalaulah benar seperti yang kamu katakan, yang kamu adalah Islam, maka Allah pada waktu itu akan membalas kembali apa yang kamu bayar daripada wang tebusan perang. Okey, maka ini yang Nabi SAW bersabda kepada Abbas. Dan Nabi pun bersabda, wahai Abbas, ini semua keluarga kamu, kamu kena tebus untuk anak kamu, kamu kena tebus untuk anak saudara kamu Naufal bin Harith, dan kamu kena tebus untuk anak saudara kamu Aqil bin Abi Talib, serta halif kamu, orang yang mana kamu bertanggungjawab untuknya, iaitu Utbah bin Ammar. Utbah bin Ammar. 4 orang yang Abbas bin Abdul Muttalib kena tebus. Diri dia, 2 orang anak saudara dia, dan salah seorang daripada halif teman dia. Nak bagi salam, lama tak bagi salam, bagi salam sekejap je. Hai semua, hai. Assalamualaikum, hai, Situ. Hai, Assalamualaikum. Dah, cukup. Rambut tegak-tegak ni, kena elektrik ke? Okay, dah, pergi main. Dah, tak boleh, Abi nak ngajar. Dah, sekejap. Okey.
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka Nabi suruh Abbas untuk bayar tebusan untuk 4 orang. Maka pada waktu itu Abbas memberi alasan kepada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku tak ada duit. Madzaka indi, aku tak ada duit sebanyak tu wahai Rasulullah, aku tak ada duit sebanyak tu. Maka Nabi SAW pada waktu itu berkata, ya ke tak ada duit? Fa'ainal mal, maka di manakah harta yang kamu telah tanam bersama dengan isteri kamu Ummu Fadal? Dan pada waktu itu kamu berkata dengan dia, wahai isteriku, kalaulah apa-apa berlaku kepadaku dalam peperangan Badar ini, maka inilah duit yang kita telah tanam untuk anak-anak kita, Fadal, Abdullah dan juga Kusum. Maka pada waktu itu terkejut Abbas. So dia kata, wahai Muhammad, bagaimana kau tahu? Tak ada seorang pun tahu di mana aku tanam, kecuali hanya aku dan isteriku pada waktu itu, Ummul Fadal. Maka berkata Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka pada waktu itu beliau telah membayar tebusan untuk diri dia dan semua orang yang pada waktu itu telah diperintahkan untuk dia bayar. Total 4 orang yang pada waktu itu dia bayar. Maka ketika mana turunnya ayat ini, maka berkata Abbas bin Abdul Muttalib, maka demi Allah, Allah telah menggantikan aku untuk bayaran 20 uqiyah yang aku bayar untuk menebus 4 orang ini. Allah telah menggantikan dengan 20 abda, 20 orang hamba, dan setiap hamba telah mendatangkan duit untuk aku dengan jumlah yang besar. Benarlah firman Allah, Allah menggantikan apa yang pada waktu itu telah dibayar, dan aku memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sababun nuzul ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apakah pula kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Lalu kita telah baca, kita telah melihat ringkasan sababun nuzul. Sekarang ini kita nak melihat kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Maka pada ayat sebelumnya, kedua ayat ini menceritakan tentang wang tebusan. Ayat sebelum ini menceritakan tentang wang tebusan yang halal pada waktu itu digunakan oleh umat Islam. Firman Allah, fakulu mimma ghanimtum halala, makanlah kamu, gunakanlah kamu daripada apa yang kamu dapat sebagai sesuatu yang halal. Maka umat Islam pada waktu itu boleh membelanjakan harta yang mereka dapat daripada peperangan Badar pada waktu itu untuk keperluan mereka. Sementara pada ayat ini pula adalah berkenaan tentang mereka yang membayar wang tebusan, tentang mereka yang pada waktu itu memberi wang tebusan, dan mereka kata kami sebenarnya Islam, kena paksa. Maka untuk mereka yang membayar wang tebusan, yang ayat 69, orang yang menerima, pada sahabat, orang yang menerima wang tebusan. Dan ayat ini menceritakan orang yang memberi wang tebusan, yang mana pada waktu itu Allah Nabi berfirman kepada mereka, kalaulah benar mereka kena paksa dan mereka ini adalah orang-orang yang beriman, maka pada waktu itu Allah akan menggantikan dengan gantian yang lebih baik. Maka ini kaitan ayat 69 dan 70. Ayat 69 menceritakan tentang mereka yang menerima harta rampasan dan wang tebusan, iaitu para sahabat, maka mereka boleh gunakan sebagai halal dan tayyibah. Ayat ini menceritakan tentang orang yang memberi wang tebusan, yang mana mereka ada yang memberi alasan mereka ini Islam dan sebagainya, kena paksa. Maka firman Allah, tetap kena bayar, Allah akan gantikan jika mereka berkata benar. Ayat yang ke-70, jom kita lihat terjemahannya. Ya ayyuha, wahai an-nabiyyu, Nabi SAW, qul, katakanlah, li, kepada, man, orang yang, fi aidikum, pada tangan-tangan kamu, minal asra, daripada tawanan-tawanan perang. Maka Allah suruh Nabi sampaikan kepada tawanan-tawanan perang yang berada di bawah di bawah jagaan Nabi SAW, yang mana jumlah mereka lebih daripada 70 orang. Maka apa yang Allah suruh Nabi maklumkan kepada mereka, iya'lamillahu, jika Allah mengetahui, fi qulubikum, pada hati-hati mereka, khaira, kebaikan. Kebaikan dalam kurungan maksudnya keimanan. Jika Allah tahu yang mereka ini benar-benar beriman dan benar-benar baik, yu'tikum, maka Allah berjanji Allah akan memberikan kepada kamu
khaira, yang lebih baik, mimma, daripada apa yang ukhidha, telah diambil daripada kamu, ukhidha, diambil, minkum, daripada kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan kamu, wallahu, dan Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Maka ini adalah terjemahan daripada ayat yang ke 70 ini. Apakah pula yang kita boleh pelajari daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terjemahan yang ada? Maka sebenarnya pada terjemahan ini ada dua bahagian yang kita boleh belajar, dua pengajaran, dua tadabbur daripada terjemahan ini. Apakah yang ada pada terjemahan ini? Kalau kita lihat firman Allah, wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang tawanan yang ada di dalam tangan kamu, jika Allah mengetahui ada kebaikan, keimanan dalam hati kamu, nescaya Allah akan memberi kepada kamu balasan yang lebih baik daripada harta benda penebus diri yang telah diambil daripada kamu. Ini satu bahagian. Maksudnya mesej Allah tu jelas. Apakah mesej yang ada pada ayat ni yang kita boleh faham daripada terjemahan? Bahawa kalaulah kamu benar-benar beriman, jangan risau. Apa pun duit tebusan yang kamu bayar, Allah akan ganti balik. Bahkan ganti dengan gantian yang lebih baik. Dan itu yang berlaku kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan mesej yang kedua yang ada pada ayat ini, di mana Allah berfirman, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan kamu, dan Allah lagi maha pengampun, lagi maha mengasihani. Maka Allah menceritakan tentang pengampunan pada penghujung daripada ayat yang ke-70 ini. Apakah tazakkur? Apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Kalau kita lihat pada ayat ini, pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat adalah pada perkataan iya'lamillahu fi qulubikum khaira, yang mana Allah berfirman, iya'lamillahu, jika Allah mengetahui di dalam hati kamu adanya keimanan. Dan pengajaran yang kita boleh dapat adalah Allah memang tahu segala apa yang ada dalam hati kita. Allah memang tahu segala apa yang ada dalam hati kita, segala-galanya Allah tahu. Cumanya disebutkan khaira, dan pada waktu itu tidak disebutkan syarra, kerana supaya kita sentiasa menjaga hati kita agar hati kita hanya ada benda yang baik dan sentiasa dibersihkan daripada kotoran hati dan jiwa. Maka sebab itu pengajaran yang pertama adalah Allah mengetahui segala-galanya, bahkan apa yang ada di dalam hati pun Allah tahu. Dan mudah-mudahan Allah bila lihat kepada hati kita, hanya pada waktu itu ada khairah, hanya ada benda yang baik. Dan benda-benda yang tak elok pada waktu itu kita taubat, kita istighfar, kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah pengajaran yang pertama, Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kamu daripada kebaikan. Pengajaran yang kedua yang kita nampak adalah daripada fi qulubikum khaira, di dalam hati kamu adanya kebaikan dan keimanan. Dan Allah tahu. Maka kata para ulama daripada sini, sebenarnya nak menunjuk anna di'a al-iman bil lisan faqat, bahawa sekadar mendakwa pada lidah pada waktu itu beriman seperti mana yang Abbas bin Abdul Muttalib buat, maka pada waktu itu tidak cukup untuk menjadikan bagi mereka adanya kebaikan, kerana pada waktu itu kebaikan tersebut hanya ada apabila ianya bukan sekadar pada lidah, fi qulubikum khaira, kebaikan dan keimanan itu mestilah masuk kepada hati. Maka pengajaran yang kedua yang kita dapat adalah, banyak orang kata tak apa pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku ni beriman, lalu ianya bukan sekadar dakwaan pada lidah. Kita mesti buktikan yang kita benar-benar beriman pada hati kita, dalaman kita. Dan untuk itu yang menilainya adalah Allah. Kalau lah betul kau beriman, kau tak perlu cakap. Allah akan menunjukkan yang lebih baik. Allah akan menggantikan yang lebih baik. Allah pada waktu itu akan membimbing ke arah yang lebih baik.
Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut bahawa sebenarnya pada fi qulubikum khaira, pada hati-hati kamu adanya kebaikan. Nak menunjukkan satu, mendakwa dengan lidah sahaja tidak cukup. Dan yang kedua, nak menunjukkan bahawa pada waktu itu keimanan itu tempatnya mestilah dalam hati, bukan pada waktu itu ianya adalah pada lidah. Maka kita kena jaga keimanan yang ada pada hati kita, kebaikan yang ada pada hati kita. Maka ini adalah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat, bila Allah berjanji yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, kalaulah kamu benar-benar beriman dan ada kebaikan dalam hati kamu, maka Allah sentiasa membalas dengan yang lebih baik daripada apa yang Allah ambil daripada kamu. Yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum. Maka pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada sini adalah Allah sentiasa menggantikan dengan gantian yang lebih baik daripada apa yang telah diambil. Allah sentiasa. Cuma kita tak nak percaya pada Allah aja. Kalaulah pada waktu itu kita percaya kepada Allah, apa yang kita bagi, Allah akan balas dengan yang lebih baik. Apa yang kita bagi, what you give, you get more. Apa yang kita bagi, Allah balas lebih banyak. Apa yang kita share, Allah bagi lebih banyak. Apa yang kita buat, Allah ganti lebih banyak. Khairam, Allah sentiasa memberi lebih baik daripada apa yang telah diambil daripada kamu. Cuma kadang-kala bila kita nak buat, kita tak yakin tidak aja dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pengajaran yang ketiga. Walaupun ayat ini menceritakan tentang wang tebusan, tapi sebenarnya umum. Apa-apa yang pada waktu itu kita berikan untuk Allah, dan Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kalaulah kebaikan niat kita, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Kemudian firman Allah pada hujung ayat, wa yaghfir lakum, Allah menceritakan tentang pengampunan. Kenapa? Sebab kadang-kala manusia pada waktu itu dia tidak percaya dengan Allah. Seperti Abbas. Maka Abbas pada waktu itu dia tak percaya pada awal. Sebab itu bila dia kata, aku beristighfar memohon keampunan Allah. Kenapa disebutkan tentang pengampunan? Sebab banyak orang yang sebenarnya pada waktu itu tidak percaya dengan janji Allah. Tak percaya. Allah janji macam-macam. Yu'tikum khaira, Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira, Allah mengetahui tentang isi hati kamu. Tapi kadang-kadang orang tak percaya. Masih ada kadang-kadang sangkaan yang buruk yang tak sepatutnya ada. Maka sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, pengajaran yang keempat pada waktu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum, Allah sentiasa mengampunkan kamu. Dan Allah ini Maha Pengampun kerana sebenarnya Allah sayang kamu. Rahim, Allah sayang kamu. Maka sebenarnya pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat, kadang-kala dalam hati kita terdetik sangkaan-sangkaan yang tak sepatutnya pada janji Allah. Maka sebenarnya Allah sentiasa mengampunkan apabila kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah esok kita sambung ayat yang ke-71. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.